lainnya juga turut menjadi tumpuan ramai. Rashid Hassan, Razid Ismail, Si Kim Seng, Chow Siu Yai, Tan Siu Seng, Mat Zan Madaris, Ramlan Asfolani, Lim Tiong Kim, Malik Awab, Subadrun Aziz, dan K. Kanan. Dalam pertemuan permulaan yang bersejarah ini, Kuala Lumpur membariskan 2 pemain importnya. Manakala Selangor juga turut membariskan 2 pemain importnya. Karel Stromsik, pemain import dari Czechoslovakia, ditempatkan sebagai gol. Manakala Ismi Bozic, yang dibeli dari Yugoslavia, bertindak sebagai penyerang. Berdasarkan pertemuan kedua-dua pasukan dalam sejarah perlawanan bola sepak negara ini sejak 10 tahun lalu, yaitu tahun 1979, Selangor mempamerkan prestasi cemerlang dengan mengalahkan Kuala Lumpur 11 kali, seri sekali, dan kalah 4 kali. Saudara, bagaimanakah peluang kedua-dua pihak malam ini? Adakah Selangor benar-benar cemerlang? Negara, termasuk lebih 35,000 orang penonton di stadium ini, menyaksikan bermulanya era baru. Era yang lebih mencabar dalam kancah bola sepak negara kita yang berakar umbi sejak ratusan tahun yang lalu. Era semi-pro atau separuh profesional. Diberi penghormatan membuka tirai separuh profesional Piala Malaysia ini ialah 2 pasukan yang sudah tidak asing lagi di Lembah Kelang, malah di seluruh negara. Kuala Lumpur juara bertahan, juara Piala Malaysia 87-88 bertemu dengan Selangor Darul Ehsan yang merupakan pasukan yang mempunyai tradisi kejuaraan sebanyak 25 kali. 13 kali ketika Piala Malaysia dipertandingkan bagi merebut Piala HMS Melaya dan 12 kali ketika Piala Malaysia. Kali terakhir Selangor menjadi juara Piala Malaysia ialah pada tahun 1986 dengan menewaskan Johor 6-1. Kemudian Kuala Lumpur mengambil alih 87, mengulangi 88. Kini mencari satu lagi kejayaan pada tahun 89. Kerana dalam sejarah Piala Malaysia hanyalah Selangor yang pernah mencipta hat-trick, kemenangan 3 kali berturut-turut, 71 dan 72 menewaskan Perak, 73 menewaskan Terengganu. Begitulah hebatnya perlawanan yang kita jangkakan pada malam ini. Walaupun tanpa Fandi Ahmad dalam barisan Kuala Lumpur yang diberitakan masih lagi mengalami kecederaan, tetapi tidak kurang dengan adanya semula Malik Awab yang juga mengalami kecederaan beberapa ketika sebelum ini, akan bergandengan dengan K. Kanan dan Subadrun Aziz. Inilah barisan Kuala Lumpur. Tidak banyak perubahan dilakukan dengan barisan pemain-pemain mereka. Malik, Balachandran dan K. Kanan akan bertindak sebagai backup striker. Lebih bergerak di bahagian midfield tetapi akan berkembang ke bahagian sayap. Madzan dan Lim Tiong Kim pula akan bertindak sebagai defensive midfielder. Sementara bahagian serangan mereka, perhatikan, tidak ada muka lain selain daripada Razif, Chelsea Yao, Tan Siu Seng dan Si Kim Seng dibawa masuk menggantikan Sarpagat Singh kerana masih mengalami kecederaan. Inilah barisan yang serupa kecuali K. Kanan yang membawa kejuaraan Kuala Lumpur Piala Malaysia 1988 kerana K. Kanan bermain dengan pasukan Singapura ketika itu. Dan barisan yang serupa ketika Piala Malaysia mereka menangi pada tahun 1983. Kita beralih pula dengan Selangor Darul Ehsan. Zainal Abidin Hassan bertindak sebagai ketua pasukan Selangor Darul Ehsan dan Tan Siu Seng ketua pasukan Kuala Lumpur. Stephen Obinis menjadi pengadil. Karel Stromsik dari Yugoslavia yang pernah bermain untuk pasukan Piala Dunia negara tersebut pada tahun 1982 di Spain. Dia dibantu oleh Ella Barasan, pemain baru, pemain muda yang dikemukakan oleh Selangor Darul Ehsan bersama Darul Malingam, Zulkifli Ahmad dan Jaya Kansan di bahagian pertahanan. Tapi jangan lupa kepada pemain nombor 10 iaitu Bozic Krasmer yang juga berasal dari Yugoslavia yang dibawa oleh Selangor Darul Ehsan. Kesebelasan utama kedua pasukan sekarang ini bersama dengan pengadil dan penjaga garisan berada di tengah padang. Pengadil Stephen Obinis, pengadil FIFA sejak 81 dan dikatakan pengadil yang paling senior, pengadil FIFA paling senior di negara kita. Diberi tugas untuk mengadili pertandingan ini, dibantu oleh Lima Peng dan juga Major Haji Kamarudin dari Angkatan Tentera sebagai penjaga garisan.
Di padang ketiga ini anak kecil berlari membawa bola. Satu gambaran simbolik yang mau ditunjukkan. Kepada anak kecil seperti inilah kesinambungan, kecemerlangan bola sepak di negara kita diletakkan harapan. Barisan Kuala Lumpur dan Selangor Darul Ehsan. Pertemuan mereka yang ke-18 sejak Kuala Lumpur dilahirkan dari Selangor. Kerana pada tahun 1979 Kuala Lumpur dipecahkan dengan Selangor Darul Ehsan untuk menubuhkan persatuannya sendiri. Sejak itulah mereka bertemu sebanyak 17 kali. Dan dari pertemuan-pertemuan tersebut, Selangor Darul Ehsan menang 11 kali, Kuala Lumpur menang 5 kali, kesemuanya setelah tahun 1986. Dan seri sekali pada tahun 81 Piala Malaysia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah, Presiden FAM, senyum gembira kerana bagindalah di belakang tabir kejayaan semi-pro. Bila saja baginda mengambil alih teraju Persatuan Bola Sepak Malaysia pada tahun 1984, itulah azam baginda untuk mempertingkatkan bola sepak di negara kita dengan memperkenalkan bola sepak separuh profesional. Dan azam, cita-cita, angan-angan dan impian itu hari ini menjadi realiti. Tidak heranlah ukiran senyuman sentiasa digambarkan dari wajah baginda. Diperkenalkan dengan pemain-pemain Selangor Darul Ehsan, Zainal Nordin, Malik, itu Zainal Nordin, tadi ialah Ella dan From Six, serta dengan pegawai-pegawai pertandingan Kuala Lumpur pula sekarang ini. Sesungguhnya pengenalan era baru, era cabaran profesional bola sepak di negara kita ini mempunyai dua matlamat utama bagi jangka panjang. Yang pertama ialah memperbaiki keseluruhan struktur pembangunan dan pentadbiran bola sepak negara, dan yang kedua untuk meninggikan mutu bola sepak negara yang dikatakan kian menurun prestasinya sejak akhir-akhir ini. Inilah jawapan terbaik untuk kemajuan bola sepak. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Ahmad Shah, Presiden FAM, dikerumuni oleh para wartawan untuk melakukan sepak mula. Sepak bersejarah memulakan era semi-pro di negara kita. Begitulah berlakunya acara yang akan meninggalkan detik sejarah bagi negara kita. Permulaan bola sepak semi-pro. Stadium Merdeka yang dibina 1957 diubah suaikan baru-baru ini dengan belanja 5,3 juta menjadi gelanggang pertama untuk perlawanan ini. Kerana stadium ini jugalah Lumpur, perlawanan sebaru saja bermula kira-kira 1 minit. Selangor kuning merah, Kuala Lumpur merah putih. Gerak dari Zainal Nordin sekarang ditampan oleh Sikkim Singh. Terkena pula Sang Siu Sing. Lontaran pertama. Oleh awal Sang Siu Sing mencari kanan, terkeluar. Holding Krismer, nomor 10. Agak gempal permainan. Bermain dalam pasukan Division 1 di Yugoslavia, yaitu pasukan SPAC. Satu lontaran jauh dilakukan oleh Posik. Zainal Nordin sekarang. Tidak ada rakan di situ, mudah bagi Rasulullah. Rasif. Gunalan terlepas. Malik Rahman keluar.
Kawal oleh Malik. Zainal, tandukan tipis. Zainal lepas dari Si Kem Sing. Ditarik tadi oleh Si Kem Sing. Zainal. Tidak ada apa-apa kesalahan, kata pengadil Steven Aurelius. Zainal Abidin Hasan. Sekarang Tang Siew Sing. Zulkifli menampan. Lim Tiong Kim. Malik. Semula kepada Tang Siew Sing. Mencari ruang. Subadrun. Keluar. Satu permulaan yang hebat ditunjukkan oleh kedua pasukan. Musuh tradisi di Lembah Kelang, Selangor, Darul Ehsan dan Kuala Lumpur. Stromsik menerima bola yang pertama. Diberikan kepada Malik sekarang. Pertahanan di sebelah kiri. Zainal Nordin. Mudah. Tang Siew Sing. Subadrun dan kanan di tengah. Untuk kanan. Diberikan kepada Subadrun. Tapi sempat dicuri di situ oleh Zainal Nordin. Tiong Kim pula sekarang mencuba. Tidak. Diberikan kepada kanan. Peluang untuk kanan. Dalam kotak penalti, tendangan kaki kanan yang dilakukan oleh K kanan. Agak liar sedikit. Leret. Penjaring gol terbanyak musim 1987. K kanan. Nombor 2 Dharmalingam. Muka lama dalam pasukan Selangor Darul Ehsan. Karel Stromsik. 30 kali mewakili negaranya, yaitu Yugoslavia. Zainal Nordin dilarikan oleh Gunalan. Cantik gerak yang dilakukan oleh Gunalan. Dipintas oleh Si Kem Sing. K Gunalan dari Kelang. Mula mewakili Selangor pada tahun 1987. Sekali lagi tugas melakukan lontaran ke dalam diberikan kepada Bozic Kresimel. Perhatikan. Berapa jauh akan dilontarkan. Kresimel. Terus di depan muka gol. Nyaris lagi. Berjaya dilarikan oleh Tang Siew Sing. Sehingga terjatuh Tasuya tadi. Dan sekarang Dolah. Dolah mempunyai peluang ke tengah. Terlepas. Peluang sekarang ini diperoleh tadi oleh bukan Zainal Nordin, tetapi ialah Malik Rahman. Sekarang sudah dilarikan oleh Kuala Lumpur. Kanan. Tandukan tipis. Zainal terlepas. Subadrun juga terlepas di situ. Malik Awab turut terlepas. Malang sekali serangan kilat yang dilakukan oleh Kuala Lumpur. Bergelut di depan pintu gol Selangor. Akhirnya kecewa. Tetapi berjaya memperoleh tendangan sudut yang pertama. Tang Siew Sing. Mudah. Stromsik yang sudah pun dapat mencuri perhatian para penonton. Madzan. Lagi seorang pemain lama sejak tahun 80 dengan Kuala Lumpur. Jaya Kantan terlepas. Berlaku sedikit kekasaran. Penyokong Selangor Darul Ehsan. Memangnya begitu ramai sehingga menenggelamkan sorakan penyokong Kuala Lumpur. Stromsik. Zainal. Tandukan tipis untuk Dolah. Ruang terbuka. Di situ oleh Tang Siew Sing. Sekali lagi peluang. Zainal Nordin terlepas. Bagaimana dengan Bozic? Ke tengah dari Bozic. Melepasi garisan gol. Bagaimana Dolah? Dengan gerak yang dilakukan oleh Zainal dan Dolah Saleh sebentar. Satu kombinasi yang baik yang ditunjukkan oleh Zainal dan Dolah. Tetapi agak malang sedikit bagi Dolah. Kerana begitu pantas pemain pertahanan Kuala Lumpur iaitu Tang Siew Sing
mengagak akan sepakan Dolah sebelum dia melakukan sepakan kencang merebahkan diri untuk menangkis gerakan itu. Tetapi apa yang merunsingkan nampaknya Tang Su Sing sudah 2 kali hampir-hampir melakukan kesilapan apabila Rashid cuba untuk menangkap bola, cuba menahan, dan ini boleh membahayakan Kuala Lumpur. Begitulah Tang Su Sing. Mungkin agak panik permulaan Liga Semi Pro. Apa saja boleh berlaku. Meskipun Tang Su Sing yang begitu berpengalaman sejak 86 dengan Kuala Lumpur. Tiang kiri. Lalu ke dalam dan mudah untuk Strong. Tinggi lampai 1,87 cm. Carol Stromsek. K. Jayakantan. Zulkifli Ahmad untuk Zainal Nordin. Zainal menanti di tengah. Siuyai menanduk terlebih dahulu. Ke kanan. Malik Rahman. Terlepas Gunalan. Dapat dikawal semula oleh Gunalan. Zainal. Zainal memberikan kepada Malik. Jayakantan. Zainal tak berjaya. Malik awap sekarang. Zul, Gunalan. Bosik Kresmi. Mencari Dolah Saleh. Tandukan ke tengah kepada Zainal. Sekali lagi Tang Su Sing menjadi penghalang kepada Zainal. Satu keadaan berbahaya di depan pintu gol Kuala Lumpur. Ulang sayang disaksikan. Inilah penyelamat pintu gol Kuala Lumpur sudah 2 kali, Tang Su Sing. Selangor Darah Ehsan banyak melakukan serangan. 10 minit telah berlangsung. Malai Awap mengalami kecederaan lagi nampaknya. Dolah bersama dengan Tang Su Sing. Kuala Lumpur dengan 10 pemain sekarang. Dan Selangor Darah Ehsan mendapatkan tendangan sudutnya yang pertama. Kresimer. Berusia 28 tahun. Satu tendangan in swing, perhatikan kaki kiri. Zainal, Dolah, Jayakantan, Gunalan. Tinggi lampai belaka di muka gol. Melengkung setelah melepasi pintu gol dan akhirnya tendangan gol untuk Kuala Lumpur. Inilah Malai Awap yang mengalami kecederaan di pinggang dalam perlawanan bola sepak untuk kejohanan Piala Asia, klub-klub Asia, tapi baru sebentar tadi mengalami kecederaan di Bukit Lali pula nampak. Rashid 17/7 hari jadi ke-35. Dan Rashid adalah pemain tertua yang melapor mendaftar diri untuk Semi Pro 1989. Subadrun lepas, tapi sudah dibentes oleh Zulkifli Ahmad. Subadrun Aziz 1988 menjaringkan 8 gol. Kita lihat ulang tayang bagaimana Subadrun dikepit oleh Zainal Nordin dan Zulkifli Ahmad. Akhirnya dibentes oleh Zul. Bergulinglah Subadrun. Stromsek menjadi tumpuan para penonton sebenarnya. Setiap kali dia menangkap bola, sentiasa saja diberikan tepukan oleh penyokong-penyokong Selangor Darah Ehsan.
Kad kuning telah dilayangkan kepada Zulkifli Ahmad. Jadi kad kuning pertama untuk semi pro diberikan kepada Zulkifli Ahmad minit yang ke-12. Tang Siew Sing. Abdul Malik Rahman, pemain muda, diberikan kepada Jaya Kantan. Besmer, Ella Varasan, sampai hantaran semula daripada Zainuddin tadi. Bukannya Zulkifli Ahmad yang menerima kad kuning, tapi Ella Varasan, nombor 3. Inilah Zainuddin bersama dengan Ella mengepit Suparno. Tang Siew Sing. Bala condong terlepas Dolah. Zainal bergerak ke depan. Dolah memberikan kepada Jaya Kantan. Zainal menanti di kotak penalti. Dolah sekarang ini tiba menanti bola yang mau dikirimkan oleh Jaya Kantan, tetapi Jaya Kantan telah didesak terlebih dahulu oleh Razif Ismail. Bala Jong Kim. Malay Awab di sebelah kiri, kanan di sebelah kanan. Diberikan kepada Marzan. Marzan dibayangi oleh Jaya Kantan dan ke kanan dibayangi oleh Zulkifli Ahmad. (15 minit separuh masa pertama, kedudukan masih 0-0. Stadium Merdeka Kuala Lumpur, pelancaran Liga Semi Pro di antara Kuala Lumpur dan Selangor Darul Ehsan. Tendangan sudut yang kedua untuk Kuala Lumpur. Dari sebelah kiri pintu gol Selangor, Razif, kaki kanan out swinger, mencari Tang Siew Sing terlepas. Zainuddin sekarang melarikan. Siu Yai, Gunalan keluar. K. Gunalan bermula dengan Piala Razak Selangor dan diserapkan dalam pasukan Negeri Selangor 1986. Lim Tiong Kim, bekas pemain Selangor, menyertai wilayah Persekutuan 85, dia ditarik. Pemain import dari Yugoslavia diberi amaran oleh Steven Alvinis. Itu bukan profesional foul. Tendangan percuma. Tang Siew Sing. Suparno mempunyai ruang, tapi sudah dihalang oleh K. Gunalan. Kanan pula sekarang ini di antara 3 pemain, Jaya Kantan mengeluarkan dari keadaan berbahaya. Dolah, Zainuddin di sebelah kanannya, Zainal di tengah. Dolah tercicir bola. Tang Siew Sing merampas. Kuala Lumpur pula melakukan serangan. Suparno mencari ruang. Akhirnya Gunalan yang bekerja keras atas dan bawah berjaya menendang keluar untuk lontaran ke dalam Kuala Lumpur. Malik ditolak.
Malik. Malik kepada kanan. Zulkifli Ahmad. Dapat kepada Krisimer. Diberikan kepada Malik Abdurrahman, Selangor. Kecil saja orangnya. Lincah seperti Zainal Nordin juga. Di bagian midfield Selangor Darul Ihsan. Ini dia Zainal Nordin. Menerima dari Dolah, diberikan kepada Zainal. Dolah di tengah bersama dengan Krisimer. Zainal hantar kepada Krisimer, tandukkan ke belakang untuk Dolah. Cantiknya Dolah, tapi tidak ada rakan lain yang mau melakukan urutan kepada gerak yang dilakukan itu tadi. Saya kira Dolah mempunyai peluang untuk mencuba, tetapi dia mengharapkan Zainal cepat berlari masuk ke tengah untuk membuatkan penyudah yang baik. Tapi sayang Zainal masih tertunggu, mengharapkan Dolah akan terus melakukannya sendiri. Tetapi apa yang kita saksikan setakat ini, barisan pertahanan Selangor nampaknya begitu kuat kerana mereka bertahan secara satu sama satu berbanding dengan Kuala Lumpur yang membiarkan membuka ruang kepada penyerang-penyerang Selangor yang lebih bergerak bebas. Inilah menyebabkan salah satu punca daripada pertahanan lebih banyak mempunyai peluang untuk berbanding dengan Kuala Lumpur. Begitulah apa yang dapat kita lihat setakat 19 minit perlawanan antara Selangor dengan Kuala Lumpur. Kad kuning kedua untuk seorang lagi pemain Selangor, Bosik Krisimer. Kalau tadi Ella Barasan dan sekarang ini Bosik pula menerima kad kuning yang kedua. Kanan. Tandukan tipis oleh Bala. Malik ke tengah. Tidak ada pemain Kuala Lumpur di situ dan dikeluarkan oleh Malik Abdurrahman. Dolah mempunyai peluang yang cukup baik tadi. Krisimer yang menanduk ke belakang membuka ruang kepada Dolah. Nampaknya ada sedikit pertukaran kecil di antara Stephen Alvin dan Bosik Krisimer. Tendangan percuma untuk Selangor Darul Ihsan. Krisimer mencari Zainal Nordin. Malik membayangi, akhirnya merampas bola. Malik. Bala Chandran tak sampai. Dharmalingam memberikan kepada Jayakantan. Permainan turun naik yang hebat ditunjukkan. Sesuatu yang nampaknya bermutu dari kedua pasukan yang memangnya handal. Krisimer. Dolah Saleh. Balik semula kepada Krisimer. Akhirnya dia dijatuhkan oleh Tiongkin. Tendangan percuma diberikan kepada Selangor Darul Ihsan di luar kotak penalti di depan pintu gol. Rashid Hassan mencari ketenangan sendiri setelah diuji beberapa kali dan diselamatkan oleh pertahanannya yaitu Tang Susing dan satu lagi oleh kealpaan penyerang-penyerang Selangor bila hantaran Dolah tidak disambut oleh sesiapa. Bosik Krisimer mengalami kecederaan, sementara seorang lagi pemain Yugoslavia yang diimport oleh Selangor yaitu Zoran Nakalik juga mengalami kecederaan ketika pasukan Selangor Darul Ihsan mengadakan perlawanan persahabatan di Bangka. Kerana itulah Selangor hanya menurunkan 2 dari yang sepatutnya, yaitu 3 pemain import mereka. Benteng Kuala Lumpur sudah siap sedia untuk menanti sebarang kemungkinan dari tendangan percuma yang akan dilakukan. Dolah, Krisimer dan Zainal Abidin Hassan. Tiga pemain yang sentiasa menghuru-harakan barisan pertahanan Kuala Lumpur. Krisimer terus kepada Rashid, tapi pengadil belum bersedia. Sedang pengadil mengarahkan benteng beranjak ke belakang. Krisimer memerhatikan Rashid Hassan yang belum begitu cukup bersedia agaknya pada pandangannya. Jayakantan menerima dari Krisimer. Malik menanduk.
Gunalan sekarang. Diberikan kepada Zainal Nordin. Zainal Nordin mencari Zainal Abidin Hasan. Tandukkan ke belakang. Jaya Kantan. Cubaan. Oh. Saya rasa satu tendangan yang baik itulah. Tetapi tidak menepati sasaran. Satu ruang yang begitu sempit bagi Jaya Kantan untuk menjaringkan gol. Kerana Rashid Hassan sudah bersedia menutup sudut untuk percubaan itu. Kita lihat ulang tayang. Bagaimana Jaya Kantan dengan first timer terus. Tapi tidak menepati sasaran. Selangor banyak menyerang setelah separuh masa pertama berlalu. Kuala Lumpur sesekali melakukan serangan kilat. Balachandran. Jong Kim. Peluang sekarang ini untuk Kuala Lumpur dan Malik Awab. 1-2 yang baik. Balachandran terlibat dalam gerak yang cuba disudahkan oleh Malik Awab. Tetapi sekali lagi Stromsik adalah penghalangnya. Kita lihat ulang tayang. Bagaimana Malik hanya berdepan dengan Stromsik dan penjaga gol itu memangnya cekap membaca gerak lawan. Keluar serta-merta untuk menutup ruang bagi Malik. Ini dia Malik. Tendangan sudut yang ketiga untuk Kuala Lumpur. Carol Stromsik sudah mencuri perhatian penonton dan pastinya kita di rumah. Pemain yang bermain untuk Piala Dunia Yugoslavia 1982 di Spain ketika bertemu Prancis dan England. Gunalan. Jong Kim. Zainal Nordin terlepas. Masih dikawal oleh Zainal. Ella. Ditampan oleh Balachandran. Dapat dirampas oleh Subadrun. Sekarang ini ke kanan. Akhirnya jatuh ke kanan dan Zulkifli Ahmad. Steven Albinis sudah begitu banyak pengalaman. Dan pastinya dia mengawal dengan begitu rapi perlawanan ini. Tang Suseng. Penjaga garisan yang kita lihat Lama Peng dari Perak Darul Ridwan. Seorang lagi penjaga garisan Meja Haji Kamarudin dari Angkatan Tentara. Malik. Tang Suseng. Kresibiar. Malik Abdurrahman, Kresibiar. Oh, cantik gerak yang dilakukan oleh Kresibiar dan sekarang ini selang. Dari sebelah kiri pintu gol Kuala Lumpur, Zainal Nordin dibentes sedikit oleh Lim Tiong Kim. Pemain yang pernah mewakili Selangor Doroesan pada tahun 1984 dan pada tahun 87 dia berhijrah ke Kuala Lumpur. Zainal Nordin dari Negeri Sembilan datang
mengalami kecederaan pemain Selangor. Di bagian midfield, Zainal Nordin bergandengan dengan Malik Abdurrahman dan Bozik Kresimir. Serta dibantu oleh K. Gunawan. Nampaknya seperti 4-4-2. Itulah taktik formasi asas yang digunakan oleh pasukan Selangor Darah Ehsan. Zainal dan Dollah Saleh sebagai twin striker. Balachandran menanduk. Zainal Nordin. Malik mencari kanan. Dirampas oleh Zainal Nordin. Dharma dapat kepada Malik ke kanan. Dang Susing sekarang. Kanan. Tak lepas. Kawal begitu rapi ke kanan oleh Zulkifli Ahmad. Corak yang sentiasa mengekori satu dengan satu. Itulah yang dilakukan oleh pertahanan pasukan Selangor Darah Ehsan. Tendangan sudut yang keempat Kuala Lumpur, Malik Awam. Dang Susing. Tak lepas dihalang oleh Zainal Nordin. Selangor. Malik Abdurrahman. Kresimir diberikan kepada Dollah Saleh. Ditinggalkan untuk Jaya Kantan. Semula kepada Dollah. Balik kepada Jaya Kantan. Zainal dan Kresimir di kotak penalti. Coba disungkit oleh Jaya Kantan. Tiong Kim menanduk tapi dapat semula. Mencari Zainal sekarang ini. Peluang Rashid menumbuk. Malik. Ella. Dan dipersalahkan Subadron Aziz. Dipanggil. Kad kuning. Sudah pasti. Untuk Subadron. Jadi kad kuning yang ketiga diberikan kepada Subadron Aziz yang menunjukkan sikap protes bila saja whistle dibunyikan oleh Stephen Alvinis. 3 kad kuning sudah dilayangkan, menggambarkan betapa para pengadil untuk semi-pro ini bertindak dengan tegas untuk mengelakkan sebarang kemungkinan yang akan mencacatkan kelahiran bola sepak semi-pro yang kita impikan selama ini. Era baru, era mencabar. Kresimir, tendangan percuma. Terus. Agak lemah tendangan. Razif. 30 minit. Saudara sedang mengikuti secara langsung perlawanan Kuala Lumpur dan Selangor Darah Ehsan. Pembuka tirai Liga Semi Pro 1989 dari Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Kedudukan masih tidak berubah sejak whistle permulaan. 0-0. Razif. Semula kepada Razif. Ke tengah. Peluang Balachandran. Tapi serta-merta ditanduk oleh Zainal Nordin untuk memberikan satu lagi tendangan sudut. Yang keempat. Dengan gol untuk Selangor Darah Ehsan.
Tangsik. Apa pula yang berlaku di situ antara Razif dan juga Malik Abdul Rahman. Tendangan bahaya dilakukan oleh Razif tapi tidak sengaja. Kita lihat ulang cara. Terlalu tinggi kaki. Zainal Nordin. Tang Siew Seng lontaran ke dalam. Mencari ke kanan. Dibayangi oleh Zulkifli Ahmad. Kemana saja ke kanan. Tak kira di kiri atau di kanan. Zulkifli Ahmad akan mengikurinya. Tak sampai 1 meter di belakang ke kanan. Itulah taktik yang digunakan oleh Stephen Pena, jurulatih pasukan Selangor. Ikuri kemana saja lawan awak pergi, katanya. Strong sick. Subadrun pula diekori oleh Ella. Zainal dan Dolah di kotak penalti Kuala Lumpur dan Tiong Kim menyelamatkan keadaan. Tang Siew Seng banyak digunakan di bahagian pertahanan maupun melakukan serangan. Malik, Tiong Kim, Si Kem Seng, Subadrun, Dolah, Kashmir Ella, Kashmir semula. Lepas Gunalan, tapi Zainal masih mengawal untuk Selangor. Semula kepada Gunalan. Membina gerak dengan begitu baik dari bahagian bawah. Zainal cuba dihantarkan kepada Gunalan dan Kuala Lumpur mengacip pergerakan itu. Offside tadi ke kanan. Jayakanthan tak lepas dari Razif. Sudah pun keluar dari permainan. Tertekan nampaknya juara bertahan Piala Malaysia Kuala Lumpur. Dari asakan yang dilakukan oleh Selangor Darul Ehsan, Si Kem Seng mencari Tang Siew Seng. Subadrun terlepas. Peluang untuk Malik sekarang ini. Kuala Lumpur. Tendangan Malik di belakang pintu gol. Ditahan oleh Dharma Lingam, memberikan tendangan sudut yang kelima untuk Kuala Lumpur. Malik coba mencari Tiong Kim. Tang Siew Seng sekarang. Balachandran terlepas. Zainal Nordin tampan oleh Siew Seng untuk satu lagi lontaran. Kali ini kepada Selangor Darul Ehsan pula. Inilah pemain muda yang diperkenalkan tahun ini oleh Selangor Darul Ehsan. Ella Barasan. Setakat ini dia berjaya mengawal sebarang pergerakan yang dilakukan oleh Subadrun Aziz. Subadrun mencuba bila saja dia terlepas dari kawalan Ella yang melakukan lontaran sebentar tadi. Pemain terbaik final Piala Malaysia 1988, Subadrun Aziz.
kuat tendangan Karel Stromsik. Zana ke belakang untuk Dolah. Peluang sekarang di bagaimana Dolah. Terkena Rashid. Sayang sekali Dolah Saleh setelah tandukan tipis dari Zainal Abidin Hasan. Kali kedua Dolah memberi peluang yang hampir super, tetapi kali ini 1-1 dengan Rashid Hassan. Cuma dia cuba untuk mencari ruang, agak sukar baginya. Sama dengan percubaan pertama tadi. Perhatikan, peluang yang begitu besar dari yang dipunyainya awal permainan ini, tetapi masih lagi gagal untuk melakukan penyudah. Kerana beliau ingin membuatkan satu sepakan yang kencang ke dalam pintu gol. Itulah kehendaknya yang menyebabkan dia gagal. Zainal ia mengumpan ke Dolah, dijatuhkan oleh Tan Susing. Marah sedikit kapten pasukan Selangor. Lagi kad kuning yang keempat, yang kedua untuk Kuala Lumpur. Tan Susing pula menerima. Ulang tayang. Bagaimana Zainal dikait kakinya oleh Tan Susing. Selangor dengan tendangan pucuk. Rashid bersedia di depan pintu gol. Rozek Kreshime mencari Zainal. Dolah menandu. Antara Zainal dan Dolah sama-sama bergerak menanti peluang itu. Tapi tandukan Dolah agak lemah dan mudah bagi Rashid Hassan menyelamatkan. Kita lihat ulang tayang. Rashid sudah bersedia sebenarnya untuk menerima tandukan Dolah itu. Sudah berada di ruang yang sepatutnya dia berada, menyebabkan dia begitu tenang dan kemas menangkap bola hasil tandukan Dolah. Lagi peluang kemasan Selangor Darul Ehsan tidak menjadi apa yang diharapkan oleh itu. Mereka melakukan gerak serangan lagi. Zainal, Kunalan terpaksa ke belakang untuk Zainal Nordin. Jaya Kantan di seberang sana. Kreshime tak sampai kepada Kreshime, ditanduk oleh Razif. Tiong Kim dari Subadrun. Ella kembali mengikuti. Lepas Subadrun cuba diberikan kepada Bala Chandran, akhirnya Dharmalingam sebagai sweeper pasukan Selangor Darul Ehsan. Tiong Kim. Malik. Nampaknya sukar untuk Kuala Lumpur memecah kubu Selangor Darul Ehsan. Subadrun ke tengah, bagaimana peluang, ke kanan dijatuhkan. Penalti. Ke kanan yang dibayangi oleh Zulkifli Ahmad dijatuhkan. Penalti untuk Kuala Lumpur. Minit ke-40, kita lihat ulang tayang. Zulkifli Ahmad menjatuhkan ke kanan. Dan tanpa ragu-ragu, Steven Alvinis memberikan sepakan penalti untuk Kuala Lumpur. Begitu sukar Kuala Lumpur untuk memecahkan benteng pertahanan pasukan Selangor Darul Ehsan. Akhirnya berjaya mendapatkan peluang yang terbaik untuk menguji kehandalan Karel Stromsik dari sepakan penalti. Malik Awab diberi tugas ini. Tugas yang mencabar untuk menjadi penjaring gol pertama Liga Separuh Profesional. Apakah dapat dilakukan oleh Malik Awab untuk mencatat namanya dalam sejarah Liga Profesional ini? Minit ke-42, Malik, orang pertama menjadi penjaring gol. Liga Semi Pro bermula dengan tendangan penalti yang dilakukan oleh Malik Awab, pemain Kuala Lumpur. Ulang tayang. Satu sudut yang dicari oleh Malik di sebelah kiri dan telah pun dibaca oleh Stromsik. Kita perhatikan konsentrasi yang ditunjukkan oleh Stromsik yang sudah menduga Malik akan mengarahkan tendangannya itu di sebelah kiri dan dia melompat dulu ke arah itu, tapi tendangan Malik lebih pantas untuk menerjah jaring di belakangnya. Malik Awab
1-0 Kuala Lumpur mengatasi Selangor Darul Ehsan minit ke-42. Bersemangat nampaknya Kuala Lumpur dengan jaringan Malik. Malik sekarang ini diberikan kepada Subadrun. Ke tengah mencari ke kanan terlalu kuat. Jaya Kantan membiarkan untuk longkaran ke dalam. Kuala Lumpur 1, Selangor Darul Ehsan 0. Razif. Inilah scoreboard Stadium Merdeka yang belum lagi dipersiapkan. Dan bagi menghadapi Sukan C nanti akan menelan belanja lebih 1 juta scoreboard yang lebih cantik. Tapi belum siap sedia untuk perlawanan ini. Dolah kepada Zainal. Tak lepas dari Syuyar. Chow Syuyar pernah bermain dengan pasukan Selangor tetapi hanya sebagai pemain simpanan tahun 83-84. Kerana kecewa di bangku simpanan berhijrah ke Kuala Lumpur. Malik diberikan kepada Balachandran. Dicuri oleh Benjamin. Razif. Lim Tiong Kim. Dan Malik Abdul Rahman. Sana. Marsan. Dharmalingam. Kresimel. Dapat ditandu oleh Tiong Kim. Balachandran sekarang diberikan kepada Tiong Kim. Tiong Kim cuba menghantar kepada Malik dan terlepas di situ. Tapi berjaya ditendang keluar oleh Dharmalingam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah, Presiden FIA. Kaitkan dengan semi-pro. Bagindalah yang boleh dianggap di belakang tabir era baru bola sepak negara kita. Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang pula ialah pengurusi jawatan kuasa semi-pro FIA yang bertungkus lumus untuk menjadikan impian ini satu kenyataan. Malik. Razif. Leret ditampan oleh Zulkifli Ahmad. Zanal. Kepada Dolah. Cantik kawalan dari Dolah, tapi hantarannya pula tidak indah. Sikam Singh tak terkejar oleh Razif. $35,000 orang penonton menyaksikan pembuka tirai semi-pro Kuala Lumpur bertemu Selangor Darul Ehsan. Mereka bermain dalam waktu kecederaan separuh masa pertama sekarang ini dengan kedudukan Kuala Lumpur 1, Selangor Darul Ehsan 0 dari jaringan penalti yang dilakukan oleh Malik Awab pada minit ke-42. Tang Siu Seng. Subadrun Aziz. Nombor 3 Ella
Varasan. Steven Ominis meniupkan whistle menamatkan separuh pertama dengan kedudukan Kuala Lumpur 1, Selangor Darul Ehsan 0. Yang menarik kita dalam separuh masa pertama 45 minit ialah 4 kad kuning dilayangkan oleh pengadil. Dan digambar Supadrun ke tengah, bagaimana peluang ke kanan dijatuhkan penalti. Minit ke-40 kita lihat ulang tayang, Zulkifli Ahmad menjatuhkan ke kanan. Minit ke-42 Malik orang pertama menjadi penjaring gol. Liga Semi Pro bermula dengan tendangan penalti. Yang berhormat timbalan Perdana Menteri turut menyaksikan perlawanan. Lim Tiong Kim kepada Supadrun. Tiong Kim mencuba dari jauh, masuk. Satu cubaan yang dilakukan oleh Lim Tiong Kim dari jarak 30 meter. Percubaan yang tidak disangka sama sekali oleh penjaga gol Gerald Bromsky. Tendangan percuma diberikan kepada Kuala Lumpur. Razif dibisikkan sesuatu oleh ke kanan, menjadikan penjaga gol Selangor agak gelisah di depan pintu gol. Rendah biar bagaimana? Apakah itu yang dibisikkan oleh kanan kepada Razif? Satu helah yang digunakan begitu baik oleh pemain-pemain hadapan Kuala Lumpur setelah begitu sukar untuk memecahkan barisan pertahanan Selangor. Dibiarkan untuk ke kanan. Perhatikan hasil sepakan percuma yang diperolehi. Dibiarkan oleh Balachandran lagi sekali yang On the foreign sea. Para que los que hoy vistieron un uniforme de respeto le perdieran el idem al conjunto del triplete del año. Pero aún así, el Valladolid actuó con la cara levantada desde el inicio, con el tino preciso. Buscó la portería, pero no la encontró. En cambio, el campeón, que jugó lo justito en la primera mitad y bastante menos en la segunda, consiguió la ventaja en esta acción. Toca Butragueño y Gordillo coloca la pelota. The winning goal was scored in the 6th minute by Rafael Gordillo. Era la primera vez que el Madrid... The Malaysian Open, which begins on kebangsaan di Korea. Menurut jurulatihnya, dia hanya bermain bola sepak di peringkat sekolah sahaja. Tetapi kemudian, sebagaimana yang saya katakan, ketika berusia 14 tahun, dia mula menumpukan perhatiannya kepada acara yang kita lihat sekarang ini. Dengan kepala. Bagi acara inilah dia mencatat nama dalam Guinness Book. 2 jam 30 minit. Kang Sung Mei digambar kita dari Korea Selatan. Menurut jurulatihnya lagi, dia melakukan latihan sebelah pagi, tengah hari dan sebelah malam. Kali ini menimang bola dengan bahu.
dan dada. Di bagian belakang kepala pula. Jatuh akhirnya. Jurulatihnya yang kita lihat yaitu Lee Kuan Kuan pernah datang ke Stadium Merdeka ini pada tahun 1958. Dia merupakan pemain pasukan Korea Selatan pada tahun 1958 bagi Pesta Bola Merdeka. Dan dia bermain di bagian satu. Ini lagi menarik. Bagaimana agaknya kalau kita dapat melihat pemain yang sebegini kemahirannya bermain bola sepak. Menimang dengan kepala kemudian dibawa berlari. Dari gol sebelah kanan ke sebelah kiri sekarang ini ditimangnya dengan kepala. Saudara sedang menyaksikan secara langsung persembahan yang ditunjukkan oleh Kang Sung Ming dari Korea Selatan sebagai acara selingan sewaktu rehat bola sepak pembuka tirai semi pro 1989 perlawanan di antara pasukan Kuala Lumpur dan Selangor Darul Ehsan. Sambil duduk menimang dengan kaki pula sekarang ini Kang Sung Ming. Sebelas tahun berlatih. Hasilnya sungguh mengagumkan. Diperhatikan dengan teliti oleh jurulatih Lee Kuan Kuan. Lambai-lambai tangan kepada para penonton. Saya rasa persembahannya belum lagi berakhir. Dia terus dengan gaya yang mengagumkan. Kaki, kepala, lutut, paha, badan, dada, bahu, kecuali tangan, semua dipergunakan untuk menimang bola. Bagian sisi kaki. Dengan tulang kering sekalipun dia dapat menimang bola dengan begitu.
Sudah lebih 10 minit kita menyaksikan aksi yang ditunjukkan. Menarik perhatian. Kang Someng terus menunjukkan aksinya yang menarik dengan kemahiran menembak bola. Sementara itu pemain-pemain Kuala Lumpur nampaknya sudah keluar, bersedia untuk memulakan separuh masa yang kedua. Begitulah tamatnya persembahan Kang Someng dari Korea Selatan bersama jurulatihnya Lee Kuan Kuan. Terima kasih Kang Janida. Dari dua pakar menimang bola dari Korea Selatan. Kedua-dua pasukan sudah pun mula masuk ke padang sekarang ini untuk meneruskan perlawanan. Sementara dua peserta yang dijemput dari Korea Selatan untuk menunjukkan persembahan tadi meninggalkan padang. Persilakan yang berhormat Datuk Saharudin Tuan Waduli Yang Maha Mulia Tuanku Presiden memohon perkenan Tuanku menyampaikan penghormatan kepada Encik Lee Kuan Kuan. Sementara itu, Kebaduli Yang Maha Mulia Tuanku Presiden FIM berkenan menyampaikan cenderamata kepada dua peserta Korea Selatan yang telah menunjukkan aksi menarik tadi, yaitu Kang Someng dan Lee Kuan Kuan. Itu dia, Lee Kuan Kuan. Rashid Hassan dan 10 lagi rakan-rakannya yang memulakan separuh pertama tadi tetap berada di padang. Bermakna tidak ada pertukaran dilakukan oleh Kuala Lumpur. Begitu juga nampaknya tidak ada pertukaran dilakukan oleh Selangor Darul Ehsan untuk memulakan separuh masa kedua bola sepak separuh profesional. Selangor ketinggalan. Yang berhormat Timbalan Perdana Menteri turut menyaksikan perlawanan. Bermula separuh masa kedua dengan sepak bola dilakukan oleh Selangor Darul Ehsan. Jaya Kantan mencari Zanal, dikawal oleh Si Kem Sing dan juga Chow Si Yai. Sekarang ini untuk Tang Su Sing pula. Tang Su Sing bersama dengan Chris Simet, Lim Tiong Kim kepada Subadrun. Tiong Kim mencuba dari jauh, masuk. Satu cubaan yang dilakukan oleh Lim Tiong Kim dari jarak 30 meter. Percobaan yang tidak ditangkap sama sekali oleh penjaga gol yaitu Feral Stromstrik. Yang kebiasaannya kita saksikan dulu ulang tayang, di mana ruang diberikan oleh Bala Chandran untuk percobaan bagi Lim Tiong Kim. Satu sepakan yang cukup bertenaga, cukup kencang di satu sudut yang amat sukar untuk diselamatkan oleh Stromstrik.
Jadi dalam keadaan Kuala Lumpur yang sudah mengagak separuh masa pertama sukar untuk melakukan serangan secara berkombinasi, sekarang ini mencuba dari jarak jauh menggunakan Lim Tiong Kim telah mendatangkan hasil. 2-0 sekarang. 2-0. Mungkin itulah arahan yang diberikan oleh Chow Koi Lam ketika dalam bilik persalin. Mencuba dari jauh, sebagaimana kata Dolah tadi, gagal bila mau menembusi pertahanan Kuala Lumpur bila saja mereka sampai ke bahagian pertahanan. 2-0 sekarang ini Kuala Lumpur mengatasi. Malik Abdul Rahman. Dharmalingam kepada Dolah Saleh. Tinggalkan untuk Gunalan. Zainal Nordin akhirnya terus kepada Rashid Hassan. Razif, inilah Tiong Kim. Dulu dengan pasukan Selangor hingga 87 bermula 84. Dan kini mewakili Kuala Lumpur. Razif cari kanan, Marzan Madaris kepada Tiong Kim, dilepakan untuk Tang Siu Seng, dapat dikawal oleh Jaya Kantan untuk Kreshmer. Gunalan kepada Zulkifli Ahmad, cuba dirampas oleh Subadrun. Dipersalahkan Subadrun kerana mendesak sambil menolak. Selangor mengatur gerak, tumpukan dari Rashid Hassan. Subadrun untuk Bala Chandran. Tiong Kim sekarang diberikan kepada Razif. Razif mencari kanan. Zul. Tendangan percuma untuk Kuala Lumpur. Marzan tinggalkan untuk Razif. Ditandu oleh Dharma. Masih dikawal oleh Kuala Lumpur. Tiong Kim mencuba dari jarak yang sama. Agak perlahan dan liar. Tang Siu Seng. Malik Awab mencari ke kanan, diekori oleh Zulkifli Ahmad. Sudut yang pertama untuk separuh masa yang kedua diperolehi oleh Kuala Lumpur. Serta-merta Malik kepada Tang Siu Seng. Tang Siu Seng mencari ruang sendiri. Hantaran lintang tidak berjaya, tapi berjaya memperolehi satu lagi tendangan sudut. Stromsek dua kali ditembusi oleh Kuala Lumpur. Malik Awab jaringan pertama menerusi penalti minit ke-42 dan sebentar tadi Tiong Kim yang akan menanduk. Tidak, tak berjaya kepada Tiong Kim. Dolah lebih pantas meloncat. Kuala Lumpur terus melakukan serangan tapi dihalang oleh Jaya Kantan. Razif rampas mula. Jaya Kantan. Razif Ismail.
bekas pemain kebangsaan yang mengetuai pasukan Piala Razak Kuala Lumpur, kemudian diserapkan dalam pasukan pertama Kuala Lumpur pada tahun 1980. Tangsius Si Kem Sing ditumbuk oleh Stromsik. Sebarun sekarang tak lepas dari target. Gunalan, Malik Abdurrahman. Kuala Lumpur adalah tuan rumah bagi perlawanan ini. Selangor akan menjadi tuan rumah pada 8 bulan Oktober di tempat yang sama, Stadium Merdeka Kuala Lumpur ini juga. Zulkifli Ahmad kepada Stromsik. Jaya Kantan. Zanal melakukan dummy tapi dibaca gerak itu oleh Razif. Sambil itu Razif dipersalahkan oleh Steven Ovinis. Tendangan percuma untuk Kuala Lumpur. Zanal Abidin Hasan penjaring gol terbanyak pada tahun 1986. Tendangan percuma untuk Selangor. Ozik Krishime terlepas. Tang Susing lagi menjadi penyelamat. Tiong Kim. Marzan berkejaran dengan Malik. Di depan penjaga garisan ditariknya Tengku Malik. Malik Abdurrahman, pemain muda Selangor Darul Ihsan. Jadi ada dua Malik nampaknya. Satu lagi Malik Awab, Kuala Lumpur. Zanal untuk Dolah. Si Kem Sing. Peluang sekarang ini. Dapatkah Zanal mengejar? Zanal mengharapkan tendangan penalti kerana dia mendakwa Razif menolaknya dalam keadaan berlari tadi. Rashid keluar pantas untuk menutup ruang. Ke kanan sekarang ini untuk Kuala Lumpur mencari gol ketiga. Jaya Kantan. Ela Sabaresan kepada Gunalan. Dolah. Harapannya Krishime akan menyambung. Sekarang ini Tiong Kim mencari ruang. Tiong Kim, Darmalingam cuba memintas. Tiong Kim cuba melakukan tendangan dan Krishime pantas menghalang. Zanal Nurdin atau siapa dia? Ella saya rasa atau Zulkifli Ahmad yang protes sedikit menendang bola. Bila saja Steven Ovinis meniup whistle memberikan tendangan percuma kepada Kuala. Yong Kim dijatuhkan oleh Krishime. Stromsik. Chip Subadrun dijatuhkan oleh Zanal Nurdin. Ke kanan.
Berbeza nampaknya, tidak seperti separuh masa yang pertama tadi dikuasai oleh Selangor. Kuala Lumpur pula menguasai peringkat awal separuh masa kedua yang masuk minit ke-11 sekarang ini. Dolah. Hanya Zainal yang berada di atas. Tapi diberi bantuan oleh Gunalan. Krishmer di sebelah kanan Gunalan. Pintas ke tengah. Diberikan kepada Zainal. Cantik gerak ini Zainal. Satu tendangan sambil berlari yang dilakukan di penjuru sebelah kiri. Pintu gol Selangor Darul Ehsan melambung tinggi. Saya kira Kuala Lumpur sudah begitu mendapat penuh keyakinan dengan gol yang kedua yang dijaringkan oleh Lim Tiong Kim awal minit separuh masa kedua ini. Kita perhatikan permainan mereka dalam selepas jaringan kedua itu nampaknya lebih kemas, lebih sepahaman di antara pemain-pemain hadapan terutamanya yang begitu buntu pada separuh masa yang pertama. Dan bagi Selangor nampaknya sama seperti dalam separuh masa pertama, tindakan penyudah yang begitu sukar dicari sehingga mereka ketinggalan sekarang. 2-0 untuk anda yang baru saja mengikuti siaran secara langsung yang kami bawakan dari Stadium Merdeka untuk mengalu-alukan era baru, era mencabar, era semi-pro bola sepak di negara kita. Selangor ketinggalan kepada Kuala Lumpur. Krishmer. Zulkifli Ahmad untuk Dolah Saleh. Zainal Nordin. Balik semula kepada Dolah. Tang Siu Sing memintas. Jaya Kantan atau Dharmalingam. Dharmalingam. Lim Tiong Kim mencari Malik Awang. Malik pintas ke tengah. Bala Chandran berada di kiri dan Tiong Kim memberi bantuan. Cuba mencari Subadrun. Dapat sekarang ini kepada Malik Abdul Rahman. Jaya Kantan. Dikejar oleh Madzan. Didesak. Menyiku. Jaya Kantan menyiku. Apakah kad kuning yang kelima akan dilayangkan? Subadrun agak marah sedikit. Bukan dia yang kena siku tadi, tapi Madzan Madares. Diberikan tendangan percuma kepada pasukan Kuala Lumpur. Stromsik bersedia di muka gol, menanti kemungkinan dari hantaran lintang tendangan percuma Razif Ismail. Stromsik tinggi lampai 1,87 meter, melonjak, mengacu tangan ke udara. Pastinya dia lebih cekap dan lebih mudah untuk menangkap hantaran lintang itu tadi. Gunalan sekarang. Gunalan mencari Zainal atau Dolah. Malik menanduk di situ, peluang untuk Zainal Nordin. Mencuba ditampan oleh Tang Siu Sing. Lagi-lagi Tang Siu Sing Dolah nampaknya menyelamatkan keadaan di muka gol Kuala Lumpur. Walaupun dalam awal separuh masa pertama tadi nampaknya dia begitu gugup sedikit untuk menerima tentangan pemain-pemain harapan Selangor seperti Zainal Abidin, Dolah Saleh, begitu juga dengan pemain kontraknya Bozik Krishme. Tetapi nampaknya dalam separuh masa yang kedua dan di akhir separuh masa pertama dia bermain begitu tenang, begitu baik. Dan bagi Selangor nampaknya perancang utama dalam separuh masa pertama tadi Bozik Krishme yang lebih banyak memberikan ruang-ruang kepada rakan-rakannya seperti Dolah dan Zainal agak kurang bertenaga dalam separuh masa yang kedua ini. Mungkin keadaan hawa di negara kita atau mungkin sudah kelebihan sedikit. Tendangan sudut untuk Selangor yang pertama separuh masa yang kedua. Malik.
Balachandran. Mencari kanan. Kanan kepada Razif. Marzan. Kepada siapa Marzan? Mengharapkan Razif akan naik ke atas, tapi Razif tidak menduga begitu dalam hantaran yang dilakukan oleh Marzan. Dharmalingam bertindak sebagai sweeper, memberi bantuan kepada Stromsik, tetapi dua jaringan yang dilakukan oleh Kuala Lumpur tidak ada sesuatu yang dapat dilakukan oleh Dharmalingam. Kerana satu penalti, satu lagi tendangan jarak jauh. Jayakanta. Cantik di sana kepada Malik Abdul Rahman. Semula kepada sana. Dolah tidak dikawal oleh sesiapa. Diberikan kepada Jayakanta. Jayakanta terlalu ke dalam. Zainal mau mencuba mengacah lonjakan yang mau dilakukan oleh Rashid Hassan. Cederakah Rashid? Simpanan Kuala Lumpur di pintu gol ialah M. Fabalamani. $35,000 orang penonton. Satu petanda yang menggembirakan untuk kita memulakan era baru, era semi-pro ini. Kerana apalah semi-pro tanpanya para penonton. Begitulah pentingnya sokongan mereka yang datang ke Stadium Merdeka ini. Stadium yang berwajah baru untuk menghadapi Sukan C bulan Ogos nanti. Pengubahsuaian yang dilakukan di stadium ini menelan belanja RM5.3 juta. Hanya yang belum siap scoreboard. Tendangan percuma untuk Kuala Lumpur setelah Zainal mengasak Rashid Hassan. Subadrun cari Malik. Subadrun, Malik dan kanan sekarang ini di depan. Diberikan kepada Subadrun. Malik, Balachandran dan kanan berada di tengah. Di depan Subadrun, Ella. Tak berjaya dipintas. Masih lagi Subadrun. Diberi bantuan oleh Tang Siu Seng. Ditanduk oleh Zainal Nordin. Tengah oleh Tiong Kim. Stromsik meninggalkan pintu gol. Jayakanta menendang keluar menyelamatkan kawan. 20 minit separuh masa yang kedua. Kedudukan masih Kuala Lumpur 2. Kuala Lumpur Selangor 0. Zul. Dolah. Lepas dari Sikem Sing. Cantik. Zainal sudah offside. Dua orang offside. Zainal dan Malik Abdul Rahman. Kuala Lumpur mengatasi sekarang ini dan Selangor pula mau melakukan pertukaran. Karim Fin, pemain sayap lincah, akan dibawa masuk menggantikan Ella, pemain pertahanan. Jadi anda mengetahui apakah yang mau dilakukan oleh Selangor Darul Ehsan. Saya rasa yang akan ambil sebelah sayap bagi pasukan Selangor agak kurang begitu berkesan dalam perlawanan ini. Maka itulah sebabnya dimasukkan Karim Fin untuk membawa serangan dari arah sebelah tepi. Kerana Karim Fin juga berkebolehan untuk menjaringkan gol sebagaimana dibuktikan dalam perlawanan suku akhir pertama pada tahun lalu. Karim yang menjaringkan gol kemenangan. Apakah sumbangan Karim? Kita tunggu.
Jayakantan sekarang. Gunalan. Darmalingam. Kepada Zainal Nordin. Terpaksa turun ke bawah nampaknya Zainal. Mengisi kekosongan era. Dan yang beruntung ialah Subadon Aziz. Tanpa bayang-bayang. Yang lama ini mengikut. Karim dengan bola yang pertama. Ke tengah Razif mengeluarkan. Malik Awab. Kang Suseng. Tiong Kim kepada Malik. Untuk Subadrun. Dolah. Tak lepas kepada Gunalan. Darmalingam. Semula kepada Dolah Salah. Malik Abdul Rahman. Zainal Nordin. Selangor mengatur gerak. Dari sebelah kanan. Sekali lagi dihalang oleh Kuala Lumpur. Dan sekarang ini Lim Tiong Kim. Mengalih tumpuan ke sebelah kanan dari sebelah kiri. Malik. Zainal. Karim Pin di tengah. Kresemer di tengah. Dolah juga berada di tengah. Tidak dilebarkan gerak Selangor ini. Sukar untuk Dolah mencari ruang. Akhirnya Karim yang berjaya melebarkannya untuk Zainal. Tapi terlalu ke dalam. Mudah bagi Rashid menangkap bola itu untuk menyelamatkan keadaan. Rashid Hassan. Razif. Kanan. Subadrun menanti di tengah. Stromsek menggunakan advantage tangannya yang panjang itu untuk menjangkau bola. Darmalingam. Zainal Nordin. Kuala Lumpur bermain dengan 10 orang pemain sekarang ini kerana ke kanan mengalami kecederaan. Marzan semula. Kanan tidak ada. Hanya Subadrun di depan. Diberi bantuan oleh Razif. Marzan tercari-cari kanan. Terpaksa dialih serangan ke sebelah kiri. Malik Awab. Cuba di tengah. Tiong Kim membantu. Dicabar oleh Dolah, terpaksa memberikan kepada Tang Suseng. Kembali semula kepada Malik. Kuala Lumpur menguasai bola sekarang ini. Malik mencari ruang. Satu cubaan yang melambung tinggi dari Subadrun akhir. Malik mengharapkan akan diedarkan bola oleh Subadrun. Tapi Subadrun belum merasakan dia mempunyai peluang untuk melakukan sepakan terus ke muka gol. Tetapi tendangannya melambung tinggi. Kanan cedera dan seorang lagi pemain Selangor juga mengalami kecederaan. Jadi sama-sama 10-10 sekarang ini. Zainal Nordin yang mengalami kecederaan. Untuk Selangor Darul ke kanan untuk Kuala Lumpur. Razif. Bala Chandran. Apa terjadi? Marzan dan juga Jayakantan. Minit separuh masa yang kedua, kedudukan 2 Kuala Lumpur, 0 Selangor Darul Ehsan. Anda sedang mengikuti secara langsung perlawanan pembuka tirai Semi Pro 89. 9 pasukan bertanding bagi Division 1 dan 8 pasukan bertanding bagi Division 2. Hadiah wang tunai RM150,000 untuk juara Division 1. Selain dari piala yang menarik dari kelas kristal yang berharga RM40,000.
Dolah Saleh. Tak berjaya Dolah, tetapi berjaya mendapatkan tendangan percuma di luar kotak penalti. Masih bermain dengan 10 orang pemain kedua-dua pasukan. Tetapi nampaknya kiri kanan sudah pun mula berlari untuk masuk ke padang. Tidak berikan tumpuan kepada tendangan percuma yang diperoleh oleh Selangor Darul Ehsan sekarang. Stromsek di pintu gol pasukan Selangor. Gelisah, tetapi kita perhatikan seorang lagi pemain import, Krisimer. Dolah, Krisimer dan Gunalan di situ. Cuba percayakan. Dua pertukaran akan dilakukan. Satu Selangor, Kamar Zaman Yusof, bekas pemain Kuala Lumpur, dibawa masuk. Untuk Selangor Darul Ehsan, pertukaran yang kedua menggantikan Zainal Nordin. Dan Kuala Lumpur melakukan pertukaran. Yang keluar ialah Subadun Aziz dengan membawa masuk Ramlan Askolani. Pemain terbaik Piala Malaysia 1988 Subadun Aziz yang melakukan jaringan kedua final 88 digantikan oleh penjaring gol ketiga perlawanan akhir 88 iaitu Ramlan Askolani. Tiong Kim saya jangka akan mengambil alih tempat Subadun di bahagian serangan. Ramlan akan bergerak di bahagian midfield. Sementara Kamar Zaman rasanya tidak banyak perubahan kerana dia juga adalah pemain pertahanan yang boleh bermain di bahagian midfield seperti Zainal Nordin. Selangor telah melakukan dua pertukaran. Kuala Lumpur baru satu. Jaya Kantan mencari Zainal, ditumbuk oleh Rashid Hassan. Kanan berkejaran Dharma Linggam untuk Kamar Zaman Yusof. Rashid. Sengaja Rashid membuang bola itu keluar kerana pada saat ini Chow Siu Yai yang kita lihat di gambar sedang mengalami kecederaan. Jadi dia mengharapkan dengan lontaran bola keluar itu akan memberi tumpuan kepada Stephen Owens. Nombor 4 Ramlan Askolani mula menyertai pasukan Piala Malaysia Kuala Lumpur sejak tahun 1981. Pemain lincah di bahagian midfield. Chow Siu Yai yang mengalami kecederaan pula. Pada tahun 1983-84 adalah merupakan pemain simpanan pasukan Selangor. Pada tahun 1985 berhijrah ke Kuala Lumpur. Sedang diberi rawatan oleh Dr. Kuro. Ada perbincangan di antara Rashid dan Zainal. Meskipun pada saat ini mereka lawan, tetapi persahabatan tidak menjejaskan keadaan. Tengku Mahkota Pahang, pengurusi jawatan kuasa semi-pro. Belas minit untuk ditamatkan. Kedudukan 2 Kuala Lumpur 0 Selangor Darul Ehsan. Kali terakhir kedua pasukan ini bertemu ialah pada bulan Mei lalu dalam perlawanan untuk mengutip tabung amanah Arumugam di Stadium Kacang
di mana Kuala Lumpur berjaya menewaskan Selangor Darul Ehsan dengan 4-1. Dan kali terakhir Selangor berjaya menewaskan Kuala Lumpur ialah separuh akhir pertama Piala Malaysia 1988 di Stadium Merdeka ini dengan kedudukan 2-1. Tendangan sudut untuk Selangor Darul Ehsan. Yang keempat untuk keseluruhannya, yang ketiga untuk separuh masa yang kedua. Marzan Tiong Kim. Marzan semula. Cuba diberikan kepada Malik, tapi berjaya dibaca kerak itu oleh Dharma. Tang Siu Sing. Kamar Zaman kepada Zainal. Semula kepada Kamar Zaman. Dipintas oleh Chow Si Yai. Satu lagi lontaran. Dan tugas itu diberikan kepada Krishna. Sudah pasti dia akan melontar di muka gol Kuala Lumpur. Semua pemain Selangor sudah bertumpu di situ. Terutamanya mereka yang tinggi-tinggi. Gunalan, Zainal, Jayakantan. Rashid berjaya menguis untuk tendangan sudut. Yang kelima untuk Selangor Darul Ehsan. Yang keempat untuk separuh masa yang kedua. Chris Yumet. Cantik tendangan. Rashid lebih dulu menumbuk keluar. Malik. Apa yang dapat dilihat di luar padang, Sarpagat Singh sedang memanaskan padang. Mungkin dia akan dimasukkan untuk memantapkan lagi bagian pertahanan pasukan Kuala Lumpur. Itu dia Sarpagat. Dalam permainan yang tinggal 15 minit berbekal 2 gol. Balachandra. Marzan. Tang Siu Sing. Dharma menampan. Cuba diberikan kepada Karim Pin. Dikawal oleh Siu Yai. Marzan mencari Tiong Kim. Tendangan percuma untuk Selangor. Dolah bertindak sebagai backup striker sekarang ini. Dolah, Karim Pin dan juga Zainal di tengah sebagai penyerang. Malik memberikan kepada Gunalan. Sekali lagi terbengkalai serangan yang dilakukan oleh Selangor, tapi masih menguasai bola. Jayakantan. Zainal offside. Dolah juga offside. Yang diberi rawatan ialah Malik Abdul Rahman. Lincah pemain muda ini. Kamar Zaman Yusof. Malik. Tak lepas Malik dari Chris Yumet.
Akhirnya ditolak oleh Malik. Sarpaget akan dibawa masuk. Malik Awab akan dikeluarkan. Jadi pertahanan pasukan Kuala Lumpur akan dimantapkan dengan kemasukan Sarpaget. Permainan hanya tinggal 10 minit saja lagi untuk ditamatkan. Sudah yakin agaknya Chow Kai Lam pada keadaan sekarang ini boleh memenangi perlawanan sekiranya barisan pertahanan dimantapkan. Tidak perlu lagi jaringan gol. Dan itulah Malik dikeluarkan. Balachandran. Itu dia Malik. Fandi berada di situ. Saidin juga berada. Chow Kai Lam, 47 tahun usianya. Pernah membimbing sebagai jurulatih pasukan Selangor. Marzan. Tidak. Taring Pin mengejar. Stephen Bena, Tengku Ahmad Shah. Di tempat pemain simpanan pasukan Selangor Darah Ehsan. Muram semuanya. Tiong Kim mengambil alih tempat Subadrun. Cuba membelah pertahanan Selangor dari sebelah kanan. Bersama Dharmalingam. Jaya. Gunawan. Dapat kepada Kamur Zaman untuk Dharma. Kresimen. Langkah selamat Kuala Lumpur dari Lim Tiong Kim. Dan Chow Si Yai sudah pun naik ke atas sedikit. Sarpaget bertindak sebagai last man sekarang. Si Kem Sing lebih atas lagi. Jadi boleh dikatakan 5 pertahanan Kuala Lumpur sekarang ini. Sementara itu Zulkifli Ahmad diberikan amaran oleh pengarah. Tidak diberikan amaran, diberikan kad kuning. Kad kuning yang kelima, 3 untuk Selangor, 2 untuk Kuala Lumpur dari Stephen Alvenis. Permulaan liga, begitu banyak warna kuning dilayangkan. Balachandran. Chow Si Yai, Sarpaget. Salah. Tidak. Sempat diselamatkan oleh Si Kem Sing. Hantaran yang dilakukan oleh Sarpaget. Berbahaya tadi. Jayakantan. Tandukan tolah Zainal. Jayakantan. Malik. Dan mudah bagi Rashid. Tiong Kim dipersalahkan. Menghalang Dharmalingam dan dipanggil oleh Stephen Alvenis. Inilah gambaran yang dapat kita lihat. Ketegasan pengadil terpaksa dilakukan